Seterusnya adalah ramah bersama Dr. Muhammad Afwan Al-Hari, Setiausaha Koperasi Karya Masjid Al-Muqtadim Berhad. Doktor, apakah Koperasi Karya Masjid? Okay, sebelum itu Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Terlebih dahulu saya bagi pihak wakil pada Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Al-Muqtadim dan juga daripada Biro Ekonomi Biro Ekonomi di bawah Jawatan Kuasa Masjid mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara Wan ataupun Abang Wan sebab menjemput saya ataupun kami hari itu untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan Koperasi Karya Masjid Al-Muqtadim Saratok Berhad. Okey, berkenaan dengan Koperasi Karya Masjid seperti yang saya perkenalkan ataupun wawarkan awal-awal tadi. Jadi koperasi di peringkat ataupun dengan kata lain, saya ingat telah ramai di kalangan kita ambil maklum berkenaan dengan koperasi. Walau bagaimanapun di peringkat daerah Saratok ataupun yang melibatkan Karya Masjid ataupun institusi masjid, kemungkinan ataupun boleh saya katakan agak baru di Saratok kalau berbanding dengan daerah-daerah lain. Jadi koperasi itu sendiri, kalau untuk makluman, koperasi itu sendiri sebenarnya kalau diikutkan dia berasal daripada ditubuhkan di negara-negara barat bertujuan untuk mengatasi ataupun membantu golongan-golongan yang kurang mampu bersatu untuk dari segi ekonomi untuk melawan ataupun kemungkinan ada ahli ataupun individu-individu yang tertindas disebabkan sistem ekonomi yang sedia ada. Yang seperti yang kita sedia maklum, di dunia ini kita cuma ada yang biasa kita dengar sistem ekonomi, iaitu kita panggil kapitalis dan sosialis lah. Jadi kalau kita lihat di dunia ataupun yang sedia ada yang kita praktis sekarang ni, kebanyakan negara adalah kapitalis lah. Jadi bagi golongan yang telah kaya, dia akan bertambah kaya, dan golongan yang kurang mampu semakin hari semakin tertindas lah. Jadi untuk koperasi masjid di Saratok ni, jadi kita perkenalkan ataupun cuba nak bawa di daerah Saratok ni bertujuan untuk kita sama-sama masyarakat Islam Saratok bersatu untuk mewujudkan suasana ataupun ekonomi untuk masyarakat Islam itu sendiri, iaitu kita fokus pada daerah Saratok, dan institusi masjid adalah berperanan sebagai payung dia. Jadi apa yang kita laksanakan, kita daftarkan koperasi ini dengan kerjasama ataupun didaftarkan dengan Suruhan Jaya Koperasi Malaysia, iaitu kita dapat sijil pendaftaran, lulus pendaftaran itu pada 5 Mei 2021. Kalau diikutkan tarikh kita mulai mendaftar ni awal 2020, tetapi disebabkan kekangan seperti yang kita sudah maklum, masalah COVID-19 yang belum reda sampai sekarang, jadi proses untuk mendapatkan sijil tu agak lewat lah. Jadi mungkin ada di kalangan kita masih samar-samar ataupun kurang arif ataupun belum sampai pengetahuan berkenaan dengan apa fungsi ataupun peranan koperasi ini untuk masyarakat Islam. Salah satu dia adalah untuk meningkatkan sosio-ekonomi anggota itu sendiri, sesiapa saja, iaitu untuk masyarakat Islam di Saratok yang menjadi anggota, dia akan sama-sama untuk meningkatkan sosio-ekonomi. Seterusnya mewujudkan gabungan modal. Kita cuba bayangkan kita di Saratok, maksud saya masyarakat Islam itu sendiri, kalau kita ada ambil katalah kita ada 5,000 orang
masyarakat Islam di Seratuk. Sekiranya semuanya menyertai koperasi dengan membayar share berjumlah 500 setiap orang, jadi kita ada jumlah modal terkumpul 2.5 juta. Jadi dengan adanya 2.5 juta itu, banyak perkara ataupun aktiviti ekonomi boleh kita wujudkan. Saya nak bagi contoh lah, kalau kita buka pasar raya ataupun minimarket ataupun pusat penjualan makanan-makanan halal yang kita jamin memang halal, bagi mengelakkan rasa was-was di kalangan masyarakat Islam berbeli ataupun membeli barangan di pasar raya yang sedia ada, yang kita sedia maklum bukannya lah dimiliki oleh orang Islam, tetapi tujuan kita dengan adanya sistem ataupun peluang ekonomi kita sendiri, kita boleh memastikan barangan ataupun produk yang kita jual di market yang kita wujudkan sendiri memang kita tidak rasa was-was lah. Selain daripada itu, kita boleh mewujudkan aktiviti ekonomi bersama anggota. Jadi dengan adanya pasar raya yang dimiliki oleh masyarakat Islam Seratuk sendiri, kita boleh memberi peluang kepada masyarakat Islam turut sama berurus niaga. Maksudnya mungkin kita boleh mewujudkan minimarket ataupun pasar raya yang dimiliki oleh masyarakat Islam, dan kita boleh mengenakan sewa yang sangat berpatutan untuk mana-mana masyarakat yang berminat untuk berurus niaga. Selain daripada itu, kita juga boleh mengimbangi ataupun menghadapi tekanan pasaran yang ada sekarang ni. Contohnya, kita kadang-kadang selalu komplain harga barang di mini market ni mahal, situ mahal. Lepas tu mungkin ada dari segi kualiti, dari segi keyakinan produk halal. Tetapi kalau kita boleh wujudkan pasar raya kita sendiri, maksudnya kita boleh memastikan produk yang kita jual kepada ahli, kepada masyarakat Islam memang tidak ada timbul rasa was-was lagi lah. Okey. Dan seterusnya, sekiranya pasar raya itu untung ataupun sistem ekonomi yang kita wujudkan tadi menghasilkan keuntungan, jadi kita boleh bagi kepada anggota ataupun masyarakat Islam kesemuanya dalam bentuk dividen. Jadi kalau sekarang ni pasar raya yang sedia ada, macam orang Islam sendiri, orang Seratuk, kita benar-benar bekerja ataupun mencari penghasilan. Tetapi bila kita berbelanja, keuntungan akan semuanya pulang kepada pasar raya yang sedia ada lah. Tetapi kalau kita ada pasar raya tersendiri, kita ada keuntungan. Dengan sistem koperasi ini, keuntungan itu boleh diagih dari segi dividen, ataupun kita boleh wujudkan rebate pembelian. Siapa yang selalu berbeli, kita boleh bagi dari segi rebate lah, kalau lah pasar raya tu milik masyarakat Islam itu sendiri melalui koperasi. Seterusnya, kita nak lihat apa yang mungkin ada yang kita nak tanya ataupun ada yang nak bertanya lah, apa yang saya dapat ataupun bakal anggota dapat jika dia menyertai koperasi. InsyaAllah, memandangkan koperasi yang kita laksanakan ni, kalau kita merujuk kepada surah Al-Maidah ayat nombor 2, iaitu Allah berfirman yang bermaksud supaya kita orang Islam ni sentiasa tolong menolong ke arah kebaikan, ke arah kebajikan, dan tidak tolong menolong untuk perkara-perkara yang mungkar. Maksudnya kita ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita akan dapat ganjaran yang baiklah. Itu nombor 1. Nombor 2, pembahagian dividen dan keuntungan koperasi. Seandainya lah koperasi ini dah ada pasar raya ataupun minimarket ataupun cold storage yang telah mendapat keuntungan, jadi setiap tahun koperasi memang akan diaudit oleh pihak, kalau sekarang ni audit luar yang telah koperasi lantik adalah Suruhanjaya Koperasi Malaysia lah. Setelah tahun audit, dia akan umumkan berapa keuntungan. Jadi dengan keuntungan yang diperolehi, dia akan diperuntukkan berapa dividen yang akan disalurkan kepada anggota yang telah melabur share dalam koperasi.
Jadi selain daripada tu, semua manfaat yang diperolehi oleh anggota siapa-siapa akan dikongsikanlah. Okey. Yang paling yang biasanya akan diagihkan adalah dalam bentuk dividen lah. Okey, selain daripada tu mungkin ada yang nak mengetahui apa syarat nak jadi anggota. Contoh. Okey. Okey, syarat nombor 1 memang yuran keahlian lah. Jadi dalam mesyuarat agung pertama, mesyuarat telah setuju untuk menetapkan jumlah yuran, iaitu berjumlah RM20 lah yuran keahlian. Jadi yuran keahlian ni sekali bayar aja, lepas tu tak ada bayar dah, kecuali sekiranya anggota tu keluar daripada koperasi nak masuk semula. Jadi bayaran untuk keahlian untuk kali kedua tu adalah 300. Itu berdasarkan undang-undang kecil yang telah ditetapkan lah. Jadi selain daripada tu, bila dah ada yuran ahli, jadi kita ada juga bayar saham, itu share, dan telah ditetapkan dalam mesyuarat agung pertama jumlah share adalah 500 untuk satu saham. Jadi bagi bakal anggota ataupun masyarakat Islam yang rasa 500 tu terlalu besar, mesyuarat agung pertama bersetuju agar 500 boleh dibayar ansuran 3 kali lah. Maksudnya 3 bulan boleh dibayar ansuran 3 bulan. Okey. Bolehkah melabur lebih daripada 500? Jadi boleh. Jadi dia ada had maksimum adalah 20% daripada keseluruhan share yang dibayar oleh anggota. Andai katalah anggota jumlah terkumpul share ada 100,000. Jadi 20% daripada 100,000 adalah 2,000 lah, 20,000. Jadi anggota boleh masuk share maksimum 20,000. Tetapi jumlah share keseluruhan ni dia akan berubah-ubah sebab dia akan bertambah. Jadi jumlah maksimum 20% tu memang akan berubah juga lah, dia akan meningkat. Okey. Jadi selain itu mungkin ada persoalan berkenaan dengan apakah aktiviti koperasi. Jadi dalam undang-undang kecil yang telah kita tetapkan, fungsi koperasi ini adalah kepada pengguna lah. Pengguna aktiviti dia, aktiviti pemorongan, peruncitan, dan dalam pada tu kita juga merancang untuk mewujudkan aktiviti mikrokredit. Jadi tujuannya untuk membantu golongan-golongan yang mungkin memerlukan bantuan dari segi kewangan. Contohnya pinjaman kecemasan untuk hantar anak ke sekolah ataupun untuk berniaga kecil-kecilan. Ini semua akan kita laksanakan apabila kita ada modal share terkumpul nanti. Tetapi yang paling mustahak sekali adalah apa yang kita nak wujudkan di sini adalah yang melibatkan pengguna lah. Jadi kita pun sedia maklum kadang-kadang kita ada terima rungutan. Bukannya kita terima rungutan, tapi saya ingat semua ini rungutan timbul di Seratok. Contohnya minyak masak bersubsidi. Kadang-kadang kita tak dapat pun. Walaupun Malaysia ni pengeluar minyak masak ataupun pengeluar produk sawit yang kedua tertinggi di dunia, tetapi kadang-kadang kita rasa sedih lah. Kita di Seratok ni bila mana nak dapatkan minyak subsidi agak sukar. Bila di kedai-kedai runcit pun tak ada. Jadi kita tak tahu mana pergi minyak subsidi ni. Mungkin kita tak nak nak tuduh ataupun buat andaian, tapi apa yang kita buat kita kena ambil tindakan. Macam mana kita nak bantu, nak pastikan masyarakat Islam ni kita dapat bekalan minyak subsidi. Jadi itu adalah salah satu tujuan kita wujudkan koperasi Qariah Masjid ni. Jadi benda-benda macam ni selain daripada minyak subsidi, barang-barang terkawal lain pun sama juga. Kalau kita nak harapkan kita nak buat laporan ke, jadi mungkin laporan tu hari ini mungkin kita dapat pihak berwajib mungkin boleh tengok dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang panjang kita perlu buat perancangan untuk diri kita sendirilah. Maksud saya masyarakat Islam di Seratok kena ada satu organisasi yang boleh mewakili kita
untuk tujuan yang berkaitan dengan penggunaan macam ni lah. Okey. Selain itu ada persoalan berkenaan dengan kelayakan untuk jadi anggota koperasi lah. Okey, nombor satu, sudah semestinya mestilah warga negara Malaysia lah. Okey, seterusnya masyarakat Islam yang bermastautin di Sarawak berusia 18 tahun ke atas. Okey, ataupun berasal di Sarawak. Dia mungkin tidak bermastautin di Sarawak, mungkin dia bekerja di luar kawasan daerah Sarawak, mungkin bekerja di Kuala Lumpur ataupun di Kuching ataupun mana-mana kawasan lah di luar daerah Sarawak pun layak ataupun boleh menjadi anggota. Okey. Dan seterusnya berupaya dari segi mental. Jadi sini maksudnya tak ada masalah lah dari segi mental. Dan seterusnya tidak bankrupt. Okey, tidak bankrupt. Lepas tu tiada rekod jenayah, maksudnya tiada kes jenayah lah. Dan tidak pernah dibuang daripada menjadi anggota di bawah akta atau suatu tempoh dalam 1 tahun. Sebelumnya tidak pernah dibuang ataupun dilucutkan keanggotaan, mungkin ada masalah dengan koperasi. Okey. Dan seterusnya kita pun ada dibangkitkan berkenaan sekiranya anggota itu tadi dia pindah di Sarawak, mungkin dia orang Semenanjung ataupun orang Kuching kah, dia bertugas di Sarawak dan dia menjadi anggota dan dia nak pindah. Bagaimana dia punya modal share yang 500 tadi. Jadi modal share 500 tu boleh diambil bila-bila masa lah. Tetapi dia kena tulis surat dulu lah supaya pihak pengurusan koperasi boleh mengeluarkan duit untuk diberi kepada orang yang menuntut lah. Jadi inilah selalu persoalan-persoalan yang ditimbulkan berkenaan dengan koperasi. Jadi saya harap saya sebenarnya menyeru masyarakat Islam kita di Sarawak ni untuk sama-sama terlibat dengan gerakan koperasi ini. Kita ambil maklum dan kita banyak terima kasih kepada pengarah Institut Koperasi Malaysia. Saya nak bagi kredit juga ataupun bukan nak terima kasih banyak-banyak dengan Puan Siti Maimunah binti Jerni yang banyak bagi dorongan dan moral support dan tunjuk ajar kepada kita di Sarawak cara-cara nak menguruskan koperasi, cara-cara nak mewujudkan koperasi, jadi keperluan-keperluan koperasi. Dan juga saudara Ibrahim juga orang Sarawak, sekarang ni dia bertugas sebagai pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia di Miri itu. Jadi inilah orang-orang yang tempat kita merujuk supaya apa saja aktiviti yang melibatkan koperasi yang kita laksanakan ni yang tidak menyimpang lah, tidak menyimpang. Dan yang paling besar sekali yang saya lihat adalah ketulusan dan pengurusan koperasi ini. Sebab saya lihat ataupun kita sedia maklum koperasi ini bila dah ditubuh dan pengambilan anggota yang melibatkan kewangan. Jadi si dapat main-main lah. Jadi kita perlu telus untuk memastikan setiap sen yang dilabur oleh anggota ni diurus dengan baik. Jadi buat masa sekarang untuk pengetahuan Abang Wan, kita ada buat masa sekarang lah, kita ada 9 ahli lembaga yang telah dipilih oleh bakal anggota semasa mesyuarat agung pertama. Jadi 9 anggota ni untuk pengetahuan pengurusi dia adalah Tuan Haji Ramlan, lepas tu Setiausaha saya sendiri, dan bendahari adalah Cikgu Abadi Yosin ataupun kalau tuan-tuan pengurus Giat Mara. Dan ahli lembaga ada yang lain, ada 6. Salah seorangnya adalah Cikgu Najib, lepas tu Cikgu Muhammad Syukri, Abang Majid kita, lepas tu Tuan Haji Yusuf Terang, iaitu pengurusi jawatan kuasa pengurusan masjid. Kita ada juga ada beberapa orang lagi yang saya lupalah list di sini.
Dan kita 9 orang ni dia tak akan kekal. Untuk pengetahuan lah, dia tak kekal, dia akan bertukar tiap-tiap tahun. Setiap tahun secara automatik 3 orang dia akan turun dan akan naik ahli lembaga baru yang terdiri daripada anggota-anggota yang telah berdaftar lah. Jadi untuk makluman Abang Wan juga, sekarang ni sejak bulan 10 tu hari kita wujudkan ataupun buka pendaftaran anggota. Kita dah ada 40 lebih orang lah anggota. Sejak sebulan lebih kita buka pendaftaran. Jadi kita sasarkan sebelum penghujung 31 Disember kita sasarkan 100 orang anggota yang dah berdaftar lah. Jadi kalau dapat anggota yang lebih lagi bagus sebenarnya sebelum 31 ni. Sebab kita dah berbincang dan berjumpa dengan pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Sarawak supaya kita boleh dapat mohon dana daripada SKM. Tapi apa yang perlu kita buat, kita hendaklah pastikan yang koperasi kita ni dah berjalan. Maksudnya dah ada anggota, dah ada share yang masuk, dah ada akaun dah dibentuk semua sekali, dan semua tu kita dah laluilah, dah diselesaikan. Sejak daripada taklimat kepada ketua masyarakat, lepas tu taklimat kepada bakal anggota, semua kita dah laksanakan lah. Jadi sekarang ni adalah dalam fasa kita nak berkenal ataupun convince masyarakat Islam Sarawak untuk sama-sama menyertai koperasi ini agar kita boleh sama-sama bantu untuk meningkatkan ekonomi orang Islam di Sarawak. Jadi untuk pengetahuan, pegangan ekonomi di Malaysia sekarang ni, orang Bumi Putra termasuklah orang Islam cuma 20%. Yang selebihnya adalah orang non-bumi. Okey, Doktor. Saya ingin bertanya beberapa soalan daripada penerangan yang telah diberi oleh Doktor tadi lah. Satu je padanya. Satu organisasi selalunya ada mempunyai perancangan yang mempunyai time frame. Sebab kalau kita nak masuk sesuatu organisasi, umpamanya yang mempunyai pelaburan dan sebagainya, tentu kita akan bertanya, dalam menjanakan organisasi ini, dia ada satu time frame yang ahlinya nak lihat dalam pencapaian, contohnya dalam masa 2 tahun mesti dah ada ini, contohnya lah ada target dia. Mungkin dalam perancangan pihak lembaga mungkin dah ada benda tu yang boleh kita jelaskan supaya kita, contohnya si pelabur tu tak melabur begitu saja. Dia tahu dalam masa 2 tahun it mean something akan dapat ditunggu. Okey, satu soalan yang baik daripada Abang Wan. Jadi untuk short term, untuk peringkat permulaan ni, disebabkan jumlah anggota yang masih terhad mungkin dalam 40 lebih orang, jadi jumlah modal ataupun share terkumpul sekarang ni pun belum boleh orang kata untuk kita buka bisnes yang memerlukan modal besar. Tetapi di peringkat awal ni, apa yang kita akan buat awal tahun kita akan mulakan perkhidmatan, bukan urus niaga, perkhidmatan cuci kereta, dan kita dah kenal pasti lokasi yang strategik. Cumanya kita perlu dapatkan kelulusan lah beberapa pihak, dan salah satunya kita cadangkan adalah di parking space dalam kompartmen masjid ni lah. Jadi kat itu kita tak perlu dapatkan kelulusan daripada pihak lain. Cumanya dari segi marketing mungkin agak terhad. Saya rasa mungkin orang Islam dia akan mau masuk dalam kompartmen masjid untuk cuci kereta lah. Tetapi tak apa. Yang penting kita mulakan aktiviti perniagaan, dan insya-Allah awal tahun perkhidmatan cuci kereta tu akan bermula. Andai kata kita dapat lokasi yang lebih baik selepas kita membuat permohonan, kita akan cuba buat pelaburan yang lebih lah. Selain daripada cuci kereta, mungkin kita buka macam tempat minum ataupun tempat orang boleh minum ataupun makan lah. Tapi lokasi saya tak boleh nak sebut dulu sebab kita belum dapat kelulusan. Cuma adalah cadangan beberapa tempat.
Jadi yang pasti kalau di dalam kompartmen masjid ni memang tak ada masalah. Itu yang short term. Jadi untuk yang long term within dalam masa setahun kita akan cuba pastikan yang aktiviti ataupun perkhidmatan mikrokredit telah pun bermula. Mikrokredit ni tujuan dia adalah untuk bantu peniaga-peniaga kecil yang ada masalah kewangan, bagi mengelakkan peniaga-peniaga kecil ni meminjam daripada alung dan sebagainya lah. Jadi kita cuba bantu bagaimana prosesnya nanti itu pihak pengurusan ataupun ahli lembaga akan putuskan. Jadi ini yang kita akan laksanakan juga. Tapi untuk pembinaan pasar raya dan sebagainya tu, seperti yang saya sebutkan, dia tak akan dapat terlaksana sekiranya tiada modal yang dikumpul dengan banyak. Itu yang saya beritahu awal dengan Abang Wan tadi. Sekiranya lah semua orang Islam 100 tu mengalabo 500. Andai katalah mungkin kita ada 500, 5,000 orang. 500 orang, takkah ada 2.5 juta? Saya rasa dengan ada 2.5 juta ya, si lama kita boleh buka minimarket. Mun orang kita boleh bersatu, ataupun kita sekolah dulu selalu cikgu madah. Mun lidi, siga lidi itu ya, senang warna mata. Tapi mun lidi diikat jadi penyapu lidi susah mau dipatah. Tetapi dari segi kehidupan sebenar agak sukar. Jadi kalaulah ada insting macam tu di kalangan ataupun semua masyarakat Islam kita 100 tu, saya rasa sih mustahil benda yang boleh berlaku. Okey doktor. Satu lagi soalan. Dalam organisasi seperti koperasi ini ya, kadang-kadang kita harus berkolaborasi dengan pihak agensi kerajaan. Kena bagi saya boleh memberi satu pandangan ya, di mana pihak koperasi boleh contohnya lah, kalau berkolaborasi dengan pihak konstitusi majlis daerah contohnya kan kita tahu sekarang majlis daerah ada satu penempatan baru untuk peniaga-peniaga kita. Mungkin pihak koperasi boleh membuat satu kertas kerja sebagai pihak yang menjalankan kawasan tersebut dengan term-term yang dipersetujui dengan agensi tersebut. Ini boleh menggalakkan lagi proses orang penanggar reti koperasi itu dah bergerak, dah ada nyempun komitmen reti mungkin mungkin ditunggu orang sebenarnya. Bukannya hanya satu pelaburan yang belum nampak reti mungkin ada satu usaha, contohnya lah satu tempat yang telah kata orang kerjasama dengan agensi-agensi untuk diusahakan. Okey, satu cadangan yang sangat baik daripada Abang Wan. Oleh sebab itulah kita buka pendaftaran koperasi ini untuk jemput semua orang yang ada kepakaran, ada pengetahuan, ada akses kepada suatu, contoh kalau agensi lah. Dan apa yang kita ataupun koperasi lembaga buat sekarang ni adalah orang kata dalam peringkat pecah ruyung, memecahkan ruyung. Orang madah si dipecah ruyung ni dapat kita sagup nasi. Jadi inilah peringkat permulaannya. Jadi bila kita dah dapat anggota nanti di kalangan orang yang cerdik pandai, orang yang ada experience, pengalaman dengan kepakaran masing-masing, inilah perlunya wujudnya cadangan-cadangan ataupun idea-idea. Jadi berkenaan dengan kolaborasi dengan agensi ataupun jabatan untuk pengetahuan Abang lah di peringkat awal ni, insyaAllah di hujung November ni kita akan ada satu perjumpaan ataupun mesyuarat dengan pihak Baitul Mal, pihak JAIS dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia untuk mewujudkan ataupun untuk memperkuatkan lagi koperasi ini, sebab koperasi karya. Jadi kalau di daerah lain mana-mana yang dah terlibat dengan angkasa, untuk pengetahuan Abang Wan,
kebanyakan koperasi syariah ni telah join konsortium dengan Angkasa, maksudnya dah ada backup lah. Jadi kalau yang koperasi syariah masjid yang dah berdaftar dah lama, memang dia orang dah berdaftar jadi member di bawah Angkasa lah. Jadi memang dia ada backup dia. Jadi berkenaan dengan cadangan bawaan, kolaborasi dengan majlis semua tu, itu memang dalam perancangan kita di peringkat tempatan. Contoh tadi yang saya beritahu dengan bawaan pada mula-mula mana lokasi yang kita nak buka kawas tadi. Memang kita akan hantar surat kepada MDS, sebab kalau yang kawasan di bandar ni mana ada orang lain yang ada kuasa tu kecuali MDS. Jadi memang akan datanglah surat permohonan daripada koperasi nanti. Jadi kita akan dapatkan feedback ataupun cadangan daripada pihak majlis. Sekiranya tapak ataupun kawasan yang kita mohon tu mungkin tak dapat ataupun sebagainya, jadi pun kita akan minta feedback kepada majlis mana kawasan yang boleh kita jadikan tapak perniagaan tu nanti. Okey. Jadi koperasi dia tak boleh berjalan sendirian. Memang betul macam bawaan cadangkan. Selain daripada tu, kita akan juga dapatkan kerjasama mungkin daripada IADA atau yang untuk mungkin ada nak buka yang berkaitan dengan pertanian. Contohnya mana-mana anggota sekarang ni yang dah ada sapi, contoh yang dah ada lembu, mungkin kita akan mohon melalui koperasi syariah ni untuk tambah jumlah lembu. Contoh kita ambil maklum sebelum ni timbul isu daging ais ataupun daging beku yang tidak halal. Jadi inilah masanya kita ambil kesempatan dengan adanya anggota-anggota yang dah terlibat dengan aktiviti menternak lembu ni. Mungkin kita boleh mohon melalui koperasi kepada Kementerian Pertanian untuk tambah bilangan lembu untuk setiap ahli-ahli yang dah ada sapi lah. Maksudnya memang perlu kerjasama dengan pihak agensi ataupun organisasi lain. Dan memang betul macam bawaan beritahu, memang tak boleh lah koperasi ini nak bergerak solo. Orang beritahu memang tak boleh. Memang perlukan, sangat-sangat perlukan bantuan ataupun input daripada agensi ataupun organisasi lain lah. Memang saya setuju dengan cadangan tersebut. Akhir sekali, saranan sihat kepada orang luar ni tentang koperasi itu yang kita boleh. Okey, saya nak ambil kesempatan ni lah. Dengan kesempatan ni saya nak menyeru masyarakat Islam di Sarawak untuk sama-sama terlibat dengan koperasi syariah masjid ni. Kalau kita ingat di awal penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, yang pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat adalah bina masjid dan menyatukan golongan Ansar dan Muhajirin lah. Jadi perkara kedua yang beliau lakukan, oleh sebab di zaman tersebut pasaraya di kota Madinah adalah dimonopoli oleh orang Yahudi. Jadi orang Islam masa tu di Madinah suka nak dapat tempat di pasar yang dikuasai oleh Yahudi dengan jumlah sewa dia, bebanan sewa dan sebagainya yang sangat tinggi. Jadi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, dia buat pasar sendiri. Konsep dia lebih kurang kepada koperasi ni. Jadi bila dia buka pasar sendiri, dia jemput orang Islam yang nak berniaga. Pada permulaan tapak untuk berniaga tu tak ada charge pun, tak ada charge, free je. Tetapi bila dah orang Islam ni untung, dapat pendapatan yang banyak, jadi dia mula buat collection dalam bentuk zakat dan sebagainya lah. Jadi peringkat awal tidak dikenakan, manakan baru pemula. Dan dia tak lawan orang Yahudi masa tu, tetapi dia buka pasar sendiri, wujudkan pasar untuk bagi peluang kepada orang Islam untuk berniaga lah. Jadi kalaulah kita masyarakat Islam Sarawak ni ambil pengajaran daripada sirah Nabi, jadi kita boleh buat perkara yang sama. Kita boleh wujudkan. Kalau kita lihat tanah-tanah orang Islam di Sarawak ni pun bukannya sikit-sikit. Ujung-ujung
bukan saya ni ada sentimen ke apa, tapi tanah-tanah tu pulang dengan orang lain. Jadi orang lain pun buka pasar. Tapi bila kita nak berniaga, semua kita tahulah sewa dia berapa. Ada juga yang kat sini dia sewa murah, mungkin bangunan mara tetapi sangat terhad. Jadi kita pun dengan kuasa yang kita ada, jadi sekarang ni kita ada kuasa majoriti orang Islam. Masyarakat Islam di satu dia ada majoriti. Majoriti maksudnya kita yang banyak sebenarnya. Itu satu. Satu lagi kekuatan kita adalah halal. Halal. Jadi sepatutnya kita boleh buka perniagaan kita sendiri. Kalau tuan-tuan atau masyarakat Islam sini nak tahu, kalau kita Google kah, kalau klik dekat Google tu Malakat Mall di Semenanjung lah. Peranan dia macam tu. Dia wujudkan pasar raya tu adalah untuk masyarakat Islam berurus niaga, berekonomi lah. Jadi kalau boleh kita bawa benda yang baik macam tu di Seratok. Untuk pengetahuan juga, kalau tuan-tuan pergi di Sri Aman, Masjid Besar Sri Aman, dah lama dah Koperasi Kariah Masjid Sri Aman ni. Saya lihat dia orang dah ada kedai hardware, lepas tu aktiviti ekonomi lain, dan ada pusat pentadbiran sendiri. Saya tengok dia buat daripada kontena tapi cantik. Maksudnya dah jalan lah. Jadi saya rasa takkan kita orang Islam di Seratok ni tak boleh buat benda yang sama ataupun buat lebih baik daripada tu lah. Itu saja seruan saya. Jadi saya harap terutama sekali golongan muda terlibat dengan gerakan ni. Saya sendiri lebih lihat pada kerja usaha atas agama lah, Kalau kita sendiri tak buat, kita nak tunggu siapa lagi? Jadi kita tak boleh nak tunjuk orang ni sepatutnya yang orang ni buat, sepatutnya orang ni buat, sepatutnya kita sendiri yang buat. Itu yang paling besar. Kurangkan komplain, kurangkan mengata, tapi banyaklah buat tindakan. Itu saja daripada saya lah. Terima kasih, Pak Wan.